Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaria binti Hassan Bakri, bernama metrik 18 DEV 18F1020. Merupakan pelajar diploma pengurusan acara dari Politeknik Tuanku Sri Sirajuddin Perlis. Untuk video kali ini, saya akan membuat pembentangan laporan latihan industri saya bagi sesi Disember 2020 di sebuah syarikat bernama Villa Cinta Zara. Menarik kan? Dan unik nama dia. Jadi, sebelum saya mulakan pembentangan, saya akan ringkaskan kandungan topik yang akan saya highlightkan di dalam video ini, iaitu yang pertama adalah latar belakang organisasi, syarta organisasi, ringkasan aktiviti latihan industri, laporan teknikal, cadangan dan juga kesimpulan dari latihan industri ini selama 20 minggu. Jadi, tanpa membuang masa, jom kita mulakan pembentangan ini dengan topik yang pertama. Salam bersua pemanis kata, kini bermula budaya tercinta. Hebat pekerti, pintar bicara. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Baiklah, untuk topik yang pertama ni saya akan mulakan dengan latar belakang organisasi. Baiklah, Villa Cinta Zara adalah sebuah syarikat yang menawarkan servis sebagai perancang majlis ataupun acara. Villa Cinta Zara atau dikenali dengan ringkasnya sebagai VCZ adalah merupakan sebuah perniagaan milik tunggal yang didaftarkan pada 6 Februari 2014. Ia terletak di nombor 2 dan nombor 4 Jalan Manjoy, Taman Pari, Ipoh, Perak. Apa keistimewaan VCZ ni? Okey, keistimewaan VCZ ni adalah yang pertama, dia adalah sebuah premis yang menggunakan konsep rumah dan juga taman. Menarik kan? Okey, dan juga VCZ ni adalah sebuah tempat majlis yang boleh memuatkan sehingga 1,500 tetamu dalam satu masa. Seterusnya, nama Cinta Zara diambil kerana ia bermaksud tempat kunjungan yang diingati. Jadi, nama ini sangat bersesuaian dengan jenis perniagaan yang mereka jalankan. Jadi, antara aktiviti yang dijalankan dekat Villa Cinta Zara ni adalah seperti majlis perkahwinan, pertunangan, akad nikah, sambutan hari jadi, sambutan perayaan, akikah, syukur jambun, berkatan dan juga semua jenis majlis sama ada dalam bentuk jamuan, jamuan eksklusif, sama ada pada waktu siang ataupun malam. Dan untuk pengetahuan semua, Villa Cinta Zara ni mempunyai 2 buah jenis rumah yang diguna pakai dan beroperasi untuk dijalankan perniagaan ini, iaitu jenis villa dan juga banglo. Jadi, kedua-dua jenis rumah tersebut bersebelahan dan memudahkan untuk operasi ini dijalankan secara serentak. Malah, kedua-dua jenis rumah ini disediakan dengan pelbagai kemudahan seperti dewan majlis, rumah untuk persandingan, rumah untuk penginapan ataupun homestay, dan juga kegunaan semasa majlis seperti untuk ruang digunakan ruang solat, ruang persiapan dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada servis dan juga aktiviti organisasi. Baiklah, untuk saya jelaskan dengan lebih jelas, saya akan bahagikan servis mereka kepada 3 bahagian. Iaitu yang pertama, wedding, yang kedua, event ataupun majlis kebiasaan, dan yang ketiga, servis catering. Ketiga-tiga servis ini dijalankan di banglo dan juga di villa. Okey, so sekarang kita akan beralih kepada konsep villa. Konsep villa yang selalu kita adakan majlis adalah konsep yang menggunakan konsep outdoor dan juga mempunyai kapasiti tetamu ataupun peks yang ramai. Selalunya peks yang dibenarkan untuk lakukan majlis di villa adalah dalam kuantiti 200 peks ke atas. Manakala di banglo pula, selalunya majlis yang berkonsepkan tertutup ataupun indoor yang mempunyai kapasiti 150 peks ke bawah. Okey, seterusnya antara aktiviti ataupun antara majlis yang dilakukan di villa adalah seperti majlis perkahwinan, majlis sambutan hari lahir, persaraan,
dinner, high tea dan sebagainya. Manakala di banglo pula kita melakukan majlis yang berkonsepkan indoor seperti akad nikah, pertunangan, akikah, khatam Al-Quran dan sebagainya. Okey, untuk dari segi kemudahan pula. Dari segi kemudahan bila kita sediakan kemudahan dari segi dekorasi, dekat kawasan luar juga kita ada ada ruang untuk meja VIP, meja makan VIP, meja makan tetamu, kita ada pelamin outdoor, pentas utama, photo booth, walkway, dan juga kita ada meja-meja utama untuk meja hidangan, meja untuk sesi pendaftaran dan juga penyusunan goodies ataupun cenderahati. Okey, dekat villa juga kita ada satu ruang khas yang diguna pakai untuk DJ dan juga MC, dan juga dilengkapi, villa ni juga dilengkapi dengan PA system dan juga sound system yang sangat bagus dan berkualiti tinggi. Antara penggunaan yang kita guna adalah speaker, sound system, audio, semua jenis audio dan juga kita ada subwoofer. Okey, yang seterusnya dari segi lighting pula, penggunaan lighting kebanyakan dekat villa kita menggunakan LED float lighting, dan juga kita guna spotlight, chandelier dan juga kita gunakan dekorasi lampu-lampu ataupun lighting untuk dekorasi. Okey, seterusnya kita beralih kepada dalam villa pula. Kemudahan yang kita sediakan dalam villa pula, kita ada pelamin indoor dalam villa untuk sesi fotografi ataupun persandingan yang di dalam rumah. Okey. Dan juga dalam villa kita lengkapkan dengan bilik pengantin dan juga bilik-bilik untuk tetamu menginap dan juga ruang solat dan juga ruang balkoni ke atas, ruang balkoni untuk sesi fotografi ataupun photoshoot pengantin. Okey, seterusnya dekat kawasan villa juga kita ada sebuah kitchen khas yang kita gunakan untuk sesi catering, untuk operasi catering, sama ada diguna untuk majlis ataupun untuk tempah-tempahan majlis di luar. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada kemudahan di dalam banglo. Okey, kemudahan di banglo, kawasan banglo, dekat kawasan luar banglo kita sediakan meja makan untuk tetamu tetapi terhad kepada 150 pax, meja hidangan untuk buffet dan juga dari dalam kemudahan dalam banglo kita sediakan pelamin indoor. Okey, dan juga di dalam banglo kita akan sediakan bilik-bilik untuk ruang solat, ruang untuk penginapan tetamu dan juga kita ada bilik untuk bilik pengantin. Baiklah, mesti semua tertanya-tanyakan macam mana hasil produk Villa Cinta Zara ni? Macam mana dari segi dekorasinya, dari segi servisnya, dari segi pengurusan majlisnya dan juga dari segi konsep ataupun elemen yang diguna pakai dalam setiap majlis yang diadakan di Villa Cinta Zara. Jadi, jangan risau. Dalam video pembentangan kali ini, saya akan menunjukkan beberapa hasil produk terbaru daripada Villa Cinta Zara sepanjang tempoh latihan industri saya di sana. Jadi, jom kita lihat satu-satu. Okey, jika anda dapat lihat di skrin anda sekarang, gambar pertama adalah gambar tentang hasil produk dekorasi walkway untuk majlis perkahwinan. Okey, untuk majlis kali ini kita menggunakan konsep klasik dan juga tradisional di atas permintaan klien. Okey, jadi penggunaan walkway dalam majlis perkahwinan dekat Villa Cinta Zara sangat penting dan setiap kali ada majlis perkahwinan mesti penggunaan walkway akan diketengahkan sebab penggunaan walkway ini adalah untuk dijadikan sebagai penyambut tetamu, sebagai penyambut ketibaan pengantin dan juga untuk perarakan pengantin ke tempat persandingan. Alright, kita terus kepada gambar yang kedua. Jika anda dapat lihat, gambar kedua ini adalah gambar sebuah pelamin yang menggunakan konsep outdoor dan juga menggunakan konsep fantasi
English Garden. Okey, kali ini dalam design kali ini saya adalah kakak dalam laporan, dan design kali ini menggunakan lebih kepada penggunaan prop dan juga penggunaan garden. Seperti mana saya cakap, seperti mana saya beritahu sebelum ni, Bila Cinta Zara lebih banyak menggunakan garden. Jadi setiap elemen dalam dekorasi, setiap design dekorasi yang mereka buat akan menggunakan elemen-elemen garden walaupun kita menggunakan prop. Okey, seterusnya dalam rekaan tersebut juga kita banyak menggunakan tentang penggunaan warna, cahaya dan juga penggunaan dari segi abstrak kalau berkenaan dengan prop. Baiklah, jom kita lanjutkan kepada hasil produk yang ketiga. Jadi, jika anda boleh lihat di skrin sekarang, gambar hasil produk yang ketiga ini adalah sebuah majlis yang telah diuruskan oleh pihak Villa Cinta Zara sendiri dengan kerjasama daripada AJK Masjid Manjoy dalam program ataupun majlis tahlil perdana sempena Isra' dan Mi'raj. Okey, jika anda dapat lihat di gambar sekarang, Villa Cinta Zara antara tugasannya adalah membuat penyediaan tempat, membuat dekorasi pentas utama, menguruskan dari segi food and beverage untuk majlis tersebut dan juga atur cara majlis. Dalam masa yang sama, kami juga ada membuat secara live program tersebut di media sosial. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada gambar yang terakhir, iaitu gambar yang keempat ini. Gambar keempat ini menunjukkan sebuah majlis perkahwinan di waktu malam, di mana sekarang berlakunya perarakan pengantin daripada pintu gerbang utama ke tempat persandingan dengan diiringi oleh kaum keluarga dan juga tetamu VIP. Okey, dan juga jika anda dapat lihat dekat gambar yang keempat ni juga, dari segi persalinannya, dari segi pemakaian pengantin lelaki dan perempuan, pemakaian ini adalah daripada Villa Cinta Zara sendiri, kerana Villa Cinta Zara sendiri juga ada butik mereka yang sendiri yang menawarkan package-package untuk baju pengantin, set pelamin, dan juga package-package yang tertentu yang boleh didapati di butik perkahwinan di luar sana. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada topik yang kedua, iaitu carta organisasi Villa Cinta Zara. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, untuk pengetahuan semua, Villa Cinta Zara tidak mempunyai pekerja-pekerja tetap yang ramai, hanya beberapa sahaja, dan kebanyakan pekerja yang lain adalah daripada pekerja part-time ataupun separuh masa yang terdiri pada pelajar-pelajar lepasan SPM ataupun pelajar-pelajar yang sedang cuti. Okey, untuk bahagian carta organisasi ini ada beberapa unit penting dalam syarikat tersebut. Okey, yang pertama dimulakan dengan pengurus ataupun pemilik kepada Villa Cinta Zara, iaitu Puan Latifah binti Din, iaitu selaku supervisor saya. Dan juga kita pergi kepada unit yang kedua adalah unit pentadbiran dan kewangan. Okey, unit ini akan menguruskan segala temujanji dan juga segala dokumen-dokumen yang berbentuk untuk kegunaan majlis dan juga kewangan, iaitu Puan Latifah dan juga Puan Nur Amira. Okey, seterusnya kita bergerak kepada unit operasi dan perkhidmatan. Okey, di bawah unit ini akan mengendalikan kesemua preparation, persiapan sebelum, semasa dan juga selepas majlis. Okey, di bawah unit ini kita ada Muhammad Fadil dan juga Puan Nur Amira, dan juga di bawah unit operasi perkhidmatan kita ada juga unit food and beverage, iaitu yang akan mengetuai catering, iaitu Puan Latifah sendiri dan juga Novita Sari. Okey,
Di bawah ini kita ada pembantu am. Pembantu am ini adalah pekerja separuh masa yang kita hire, terdiri pada students ataupun students lepasan SPM ataupun student-student yang nak bekerja. Dia orang akan datang pada hari kejadian ataupun hari majlis sahaja dan akan membantu dalam operasi catering dan juga dalam proses-proses persiapan tempat lah. Dan untuk pengetahuan semua juga, persiapan tempat iaitu seperti dekorasi, persiapan sebelum seperti dekorasi, pelamin, pentas utama, photobooth, walkway dan semuanya adalah daripada pekerja-pekerja tetap itu sendiri, bukan dan tidak termasuk dengan pembantu am, hanya dilakukan oleh kru-kru mereka sahaja. Okey, jadi semua perkara preparation sebelum hari majlis adalah di bawah tanggungjawab pekerja-pekerja tetap, dan pada hari majlis berjalan kita akan dibantu oleh pekerja separuh masa untuk menjalankan majlis dengan lancar, diketuai oleh pekerja-pekerja tetap tersebut. Okey, nampaknya kita dah selesai dengan topik yang kedua, iaitu topik carta organisasi. Seterusnya kita akan beralih kepada topik yang ketiga, iaitu ringkasan aktiviti. Jadi, kalau nak tahu apa yang aktiviti ataupun tugasan yang diberikan kepada saya selama 20 minggu, jom kita tengok VT ini. Macam mana? Baiklah, dalam video tersebut menceritakan tentang saya telah bahagikan ia kepada 8 bidang tugas, iaitu yang pertama bidang pengurusan, logistik, dekorasi, protokol, food and beverage, bidang teknikal, production dan pemasaran. Dan antara bidang-bidang tersebut ada aktiviti yang akan berulang kali saya lakukan apabila mempunyai majlis. Setiap kali majlis saya akan lakukan benda itu berulang kali dan tugasan yang sama. Okey, tanpa membuang masa, jom kita lihat satu persatu. Okey, kita akan mulakan dengan bidang tugas logistik. Okey, kalau nampak dekat slide yang saya telah letakkan gambar. Okey, dekat gambar logistik, bahagian logistik ini ada aktiviti yang saya telah letakkan untuk saya ceritakan kepada anda semua. Okey, untuk tugasan logistik, saya mendapat tugasan untuk membuat susun atur dalam majlis akad nikah dan juga majlis perkahwinan. Okey, untuk majlis akad nikah ni, kita di dalam banglo, kita tak letakkan kerusi akad nikah siap-siap. Kita akan letakkan bila ada majlis, baru kita akan bawa masuk kerusi yang dah kita hias, bawa masuk ke dalam banglo, and then kita akan susunkan kerusi-kerusi tersebut mengikut layout yang telah diberikan, dan juga kita akan susun kedudukan pengantin lelaki untuk proses akad nikah. Dan juga kita akan susun barang-barang hantaran di tempat yang telah kita aturkan lah. Okey, itu adalah dari segi logistik. Okey, untuk logistik antara majlis yang memerlukan logistik, yang kedua adalah dalam majlis perkahwinan. Okey, dalam majlis perkahwinan saya akan mendapat tugasan untuk mengaturkan dari segi sistem teknikal. Okey, untuk majlis perkahwinan, sistem teknikal akan berada di ruang DJ ataupun MC sahaja. Dan apabila ada majlis yang kebiasaannya, contoh macam majlis persarahan
perjuaraan ataupun majlis yang dinner ataupun high tea, barang-barang teknikal ataupun untuk setup teknikal kita akan letakkan di bahagian sebelah pentas utama. Okey, itu adalah tugas-tugas logistik. Okey, antara tugas logistik lagi adalah setiap kali majlis ataupun setiap hari, walaupun ada majlis ataupun tidak majlis, saya ditugaskan untuk melakukan housekeeping. Okey, housekeeping ni adalah kerja-kerja penyapuan, mop lantai, untuk kemas-kemas, susun atur balik kerusi dan meja. Itulah housekeeping yang kita akan selalu buat sebelum majlis berlangsung ataupun setiap hari, setiap pagi. Okey, selepas kita buat housekeeping, baru kita akan pergi kepada bidang tugas yang lain. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada bidang tugas dekorasi. Okey, untuk pengetahuan semua, bidang tugas dekorasi ni saya lakukan kebanyakannya adalah tugas-tugas untuk menghias. Jadi konsep yang Bila Cinta Zara pakai ni banyak menggunakan konsep yang memerlukan tugas dekorasi. Jadi memang saya terlibat sepenuhnya di dalam bidang dekorasi tersebut. Okey, dalam bidang dekorasi ini seperti gambar yang telah saya nyatakan dalam slide, kalau boleh lihat gambar pertama tu adalah gambar dekorasi bagi meja VIP dan juga meja tetamu. Okey, untuk pengetahuan anda, hiasan dekor untuk meja-meja makan VIP dan meja tetamu, kita akan membuat perbezaan di antaranya supaya ia lebih nampak special untuk VIP tersebut. Okey, selalunya meja-meja VIP kita akan kontrakan warnanya dengan tema warna yang klien minta untuk sebagai tema utama lah. Okey, jadi kita akan main peranan warna situ, kita akan mix and match untuk cantikkan supaya nampak suasana dekat ruang makan tersebut nampak meriah dan juga nampak sangat cantik. Okey, selalunya untuk dekorasi meja-meja VIP dan kursi VIP ni, kita akan letakkan rebeng-rebeng dan juga kita akan buat gubahan bunga diletakkan pada kursi, dan juga kita ada teknik-teknik tertentu untuk mengikat rebeng tersebut di kursi-kursi VIP. Okey, dan untuk tablecloth meja VIP juga akan ada tablecloth yang khas yang kita akan mix and match juga, yang diambil daripada store. Kita akan buat list check sebelum kita bawa keluar dan letakkan pada meja VIP. Okey, itu adalah dari dekorasi ruang meja VIP dan juga meja makan tetamu. Okey, kalau kita boleh lihat dalam gambar tak ada nampak sangat, tapi kalau di belakang hujung sekali, kalau anda boleh saya ceritakan, di hujung sekali akan ada meja buffet tau. Okey, meja buffet ni kita akan hias juga, dekor juga meja buffet tersebut. Kita akan dekorkan dengan kain-kain dan juga kadang-kadang kita akan letakkan bunga-bunga, kuntuman bunga yang kita akan letakkan dekat sekeliling meja buffet tersebut. Okey. Dan juga dalam elemen dekorasi yang kita mainkan dalam tempat majlis tersebut, kita akan mainkan dengan lighting. Untuk pengetahuan semua, lighting dan juga lighting adalah salah satu dekorasi yang penting untuk menaikkan suasana sesebuah majlis tersebut. Jadi kebanyakan lighting yang kita pakai adalah dari jenis chandelier, dan juga kita pakai juga lampu PAL light, LED, spotlight, dan juga kita ada pakai untuk dekorasi punya lampu. Okey, next gambar yang kedua untuk dekorasi ni saya ada buat antara tugasan dia adalah untuk membuat dekorasi pentas utama, iaitu kita akan buat dekat dia punya stand yang utama tu, and then kita akan dekor dia punya backdrop. Okey, untuk backdrop kita akan mengikut majlis. Untuk majlis yang melebihkan kepada dinner ataupun high tea, kita akan pasang wording pada backdrop tersebut. Backdrop kita selalu pakai dua, sama ada kita pakai rumput backdrop ataupun satu lagi backdrop yang jenis kayu ataupun papan. Ia bergantung kepada tema yang diberilah. Okey, itu adalah dari segi backdrop untuk majlis. Backdrop untuk majlis seperti pengantin ataupun majlis wedding, selalunya kita akan gunakan backdrop yang kosong, backdrop yang kosong ataupun backdrop hanya kita gunakan lansir sahaja, lansir yang berwarna putih untuk menutupi belakang dia lah. Sebab di atas pentas tersebut kita akan letakkan meja beradab untuk pengantin. Jadi dia akan cover, dan backdrop kita tak nak penuh-penuh sebab kita nak tunjukkan adalah dekorasi pada meja beradab pengantin sahaja. Okey, itu settle di bahagian pentas utama. Dekorasi, kalau anda boleh lihat di sebelah pula adalah photobooth. Ruang photobooth kita akan tukar juga mengikut tema keseluruhan, iaitu kadang-kadang kita akan menukar dari segi dekorasi dan konsep yang kita pakai.
Okey, itu adalah di photo booth. Okey, antara tugas dan dekorasi juga saya ada membuat dekorasi pelamin. Okey, dekorasi pelamin ni dia mempunyai teknik-teknik tertentu sebab di Villa Cinta Zara ni lebih menekankan tentang teknik untuk mengubah bunga tersebut dan untuk menampakkan bunga-bunga tersebut kelihatan natural semula jadi. Jadi dia ada teknik-teknik yang tertentu untuk menampakkan bunga tu apabila kita cucuk, kita akan nampak dia punya flowy dia dan juga kita akan nampak dia punya tu macam bunga yang real. Okey, itu adalah konsep yang selalu dipakai oleh Villa Cinta Zara. Okey, itu dan selalunya dekorasi dekat pelamin kita akan tambahkan dengan lighting. Pelbagai jenis lampu yang kita akan pakai, pelbagai jenis lampu dan juga saiz kita akan pakai di pelamin mengikut kesesuaian design yang telah kita buat lah. Okey, itu adalah antara dekorasi, tugas-tugas dekorasi yang saya akan buat lah. Okey, seterusnya kita beralih kepada slide yang seterusnya. Okey, slide yang seterusnya ni saya ada sertakan beberapa dua video yang saya buat untuk sebagai bahan bukti lah. Okey, ini adalah suatu aktiviti ataupun tugasan yang diberikan iaitu membuat pintu gerbang. So untuk pintu gerbang kita ada pelbagai jenis pintu gerbang ataupun arches yang ada beberapa jenis arches yang disediakan iaitu kita ada bentuk half, arches yang bentuk half dan juga arches yang bentuk full circle. Okey, untuk arches ni kita akan buat dulu dia punya rangka. Lepas kita buat rangka, kita akan baru set up untuk dekor-dekor sama ada gunakan flowers, daun ataupun kita akan pakailah kalau untuk birthday party kita akan letakkan balloon. Okey, untuk majlis-majlis seperti dinner, high tea, masa perkahwinan, akad nikah and so on, kita akan pakai lebih kepada konsep bunga-bungaan lah dekat pintu gerbang tersebut. Okey, sebelum tu jom kita roll VT video tersebut. 세상에 멍설이 그 부정하게 커버린 걸칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어. Macam mana? Menarik tak dekorasi tadi? Okey, seterusnya kita akan beralih kepada bidang tugas protokol. Okey, untuk bidang tugas protokol ni saya tak detailkan sebab protokol ni hanya saya membuat observation. Saya tak ada membuat tugas-tugas yang detail sangat untuk protokol sebab protokol ni lebih dijaga oleh Puan Latifah sendiri sebagai floor manager dalam majlis. So floor manager yang akan uruskan protokol dalam majlis perkahwinan. Okey, di sini saya ada sertakan satu video yang selalunya akan diguna pakai dalam majlis perkahwinan. Setiap majlis perkahwinan akan ada alunan selawat ini dan alunan selawat ini adalah salah satu protokol yang perlu ada dalam majlis perkahwinan di Villa Cinta Zara. So, jom roll this VT. وسلم وزد وعد وعنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والهرم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada bidang tugas teknikal. Okey, untuk bidang tugas teknikal ni, saya hanya membuat tugas yang diberi adalah set up sound system, set up lighting dan juga technical check. Okey, untuk set up semua peralatan sound system ni, saya dan ada juga beberapa orang kru yang akan set up teknikal ni sebelum majlis berlangsung dan akan buat sesi rehearsal lah, rehearsal untuk
sound system tersebut. Dan juga apabila untuk majlis perkahwinan, teknikal untuk check up teknikal akan dilakukan oleh DJ ataupun MC yang diundang khas. Okey, seterusnya kita beralih kepada bidang tugas food and beverage. Okey, untuk bidang tugas food and beverage ni kebanyakannya saya lakukan pada hari ataupun hari majlis tersebut, sebab kebanyakan pada setiap majlis yang berlaku di Villa Cinta Zara akan menggunakan khidmat catering daripada Villa Cinta Zara sendiri. Okey, jadi dekat bahagian food and beverage ni, selalunya saya akan set upkan susunan atur untuk hidangan meja buffet, dan juga saya akan set upkan untuk meja beradab pengantin, dan juga susunan untuk cutleries untuk meja makan VIP. So setiap meja makan yang beradab ni kita akan gunakan cutleries yang betul lah, dan juga kita akan buat seperti mana dalam table etiket. Okey, seterusnya pada waktu semasa majlis tu berlangsung, saya akan menjadi usher untuk mengiringi pengantin dan juga mengiringi tetamu-tetamu VIP ke meja makan mereka. Okey, selepas tu saya akan mula membuat tugas untuk menghidang dan melayani tetamu tersebutlah, dan memastikan setiap hidangan yang ada di atas meja mereka tu lengkap, dan juga kalau dah habis kita akan refill balik, sebab untuk meja VIP selalunya kita akan menggunakan konsep konsep dom. Okey, jadi bila konsep dom, kebanyakan lauk yang berada di situ akan habis. Jadi kita akan alert lah, kita akan alert dengan situasi tersebut. Kalau habis, kita akan cepat-cepat ambil yang kita dah simpan, kita akan letakkan. Dan juga ada certain hidangan makanan yang kita perlu servekan selepas mereka makan makanan utama di meja beradab tersebut. Contoh dia macam dessert, dan juga contoh dia macam kita untuk makanan-makanan yang berkuah ataupun makanan-makanan sampingan. Contohnya macam laksa ataupun mi kari ketam. Semua tu menu-menu tersebut kita akan hantar selepas kita lihat tetamu-tetamu tersebut telah habis makan menu utama. Okey, itu adalah antara tugas-tugas yang saya lakukan dalam food and beverage. Okey, seterusnya kita beralih kepada bidang tugas pengurusan. Okey, untuk bidang tugas pengurusan ni, saya ditugaskan untuk membuat atur cara majlis. Okey, setiap kali ada majlis perkahwinan dan juga majlis-majlis seperti majlis perpisahan ataupun majlis dinner, atur cara majlis yang dibuat mengikut format yang diberikan. Bagi majlis perkahwinan, atur cara majlis akan ada dua. Okey, akan ada dua jenis. Yang jenis pertama adalah jenis untuk atur cara majlis siang, dan juga atur cara majlis malam. So atur cara majlis ni selalunya saya buat melalui kad undangan ataupun kad jemputan pengantin tersebut. So kita akan cari masa ketibaan pengantin, baru kita akan detailkan dekat atur cara majlis tersebut. Kita akan mengikut time bila tetamu akan datang. Okey, itu adalah dari segi atur cara majlis. Okey, yang kedua adalah surat rasmi. Surat rasmi kebanyakan saya yang ditugaskan kepada saya adalah surat rasmi yang berkaitan untuk untuk surat rentas negeri untuk mengadakan perkahwinan. Okey, itu antara surat-surat tersebut saya telah detailkan di dalam laporan. Dan juga tugas yang seterusnya adalah dokumentasi fail. Okey, dalam dokumentasi fail ni saya ditugaskan untuk membuat menyusun semula, dan juga membuat rewrite dokumen semula untuk menu, list menu, untuk package, dan juga untuk borang-borang perjanjian ataupun surat-surat tempah tarikh antara pihak firma dan juga pihak klien.
So semua dokumen-dokumen penting ni saya akan aturkan mengikut file yang telah dibahagikan. So kita akan ada file package, file event dan juga kita akan ada file dokumen perjanjian. Okey, semua file ini adalah sangat penting dan perlu dikemaskini setiap kali ada majlis berlangsung. Sebab melalui file tersebutlah kita akan check, akan buat checklist dan kita akan check semula untuk tengok, untuk lihat tarikh-tarikh majlis yang seterusnya. Jadi kalau kita buat pengurusan yang baik, maka untuk majlis seterusnya akan berlangsung dengan baik dan juga kita akan dapat membuat preparation yang lengkap. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada bidang pemasaran. Okey, untuk pengetahuan semua, bidang pemasaran, bidang tugas pemasaran dan production ni saya lakukan pada bulan Mei, bulan 6 dan 7. Bulan 6 dan 7 ni disebabkan majlis tidak boleh berlangsung, tidak boleh dibuat kerana MCO yang ketiga. Jadi semua majlis tidak dibenarkan untuk dibuat. Jadi pihak firma telah mengambil inisiatif untuk membuat satu produk, mengeluarkan produk makanan untuk dijual secara online. So di situ saya beralih tugasan kepada bidang marketing dan juga bidang productions. Okey, untuk bidang marketing, antara tugas yang saya lakukan adalah membuat bahan-bahan untuk promosi media sosial dan juga mengemaskini media sosial firma. Okey, untuk pengetahuan semua, Bila Cinta Zara ni sebelum ni dia terkenal dengan konsep dengan marketing word of mouth. Jadi bila sebut je Bila Cinta Zara, mereka akan menggunakan kaedah word of mouth. Klien ni bila dah berpuas hati dengan servis yang diberikan, dia akan ceritakan kepada saudara-saudara. Okey, dalam checklist pelanggan ataupun data pelanggan yang telah kami simpankan, kebanyakannya adalah daripada saudara mara dan juga daripada kawan-kawan rapat antara satu sama lain. Okey, jadi di sini sangat nampak company Bila Cinta Zara ni establish dengan word of mouth dan juga melalui media sosial. Mereka tidak mereka tidak lebih kepada marketing dalam media sosial. Jadi ini adalah tugas yang agak mencabar untuk saya naikkan media sosial mereka dan juga mula aktifkan balik media sosial, disebabkan sekarang adalah marketing sekarang adalah di media sosial. Ini adalah era yang baru, adalah era di mana marketing digital sangat berleluasa. Okey, untuk mengemaskini media sosial firma, saya telah mencipta akaun YouTube syarikat dan juga TikTok syarikat. So di sini dua aplikasi ni saya gunakan untuk menambahkan marketing promosi untuk produk dan juga untuk servis Bila Cinta Zara. So dalam membuat promosi secara online dalam media sosial, saya akan menggunakan dua aplikasi ni untuk terus kembangkan produk-produk tersebut ke pengetahuan umum. Okey, untuk pengetahuan semua juga, aplikasi TikTok adalah salah satu aplikasi yang paling penting sekarang, adalah aplikasi era yang baru yang di mana kebanyakan people sekarang banyak dia menggunakan aplikasi ini. So ini adalah salah satu medium yang sangat bagus untuk kita gunakan dalam kita promosikan produk kita. So dalam TikTok ni dia punya guideline tersendiri. So kita tak akan membuat secara hard sale, kita akan buat soft sale je. So dalam kebanyakan TikTok ni kita akan membuat konten-konten yang soft, tapi dalam masa sama kita selitkan juga dengan produk yang kita jual. So di situ akan menambahkan kita punya engagement dalam bidang marketing. Okey, so next tugas saya adalah membuat editing gambar dan juga video produk. So dalam selesaikan tugas pemasaran ini, saya juga ada mengambil inisiatif untuk mengikuti kelas-kelas webinar secara online tentang marketing dan juga sales. So dalam kelas tersebut banyak mengajarkan tentang cara untuk membuat marketing. So marketing sekarang lebih menggunakan konsep gambar-gambar yang lebih nampak profesional dan juga menggunakan short video. So konsep yang macam ni, konsep marketing yang macam ni kita pakai untuk menambahkan kreativiti dalam kita punya bidang pemasaran.
So tugasan seterusnya adalah saya membuat draft copywriting. So untuk draft copywriting ni saya selalunya akan buat pagi-pagi sebelum start tugasan production. Saya akan buat draft copywriting dulu dan kita akan post lah ke dalam semua media sosial. Selalunya saya akan post dekat Facebook dan juga Instagram kalau melalui copywriting ni lah. So copywriting tu kita kena buat secara menarik dan juga mempunyai creativity, dan juga dia tak ada untuk straight to the point. Copywriting ni selalu menggunakan kita akan letak dulu problem statement, baru kita akan letak penyelesaian menggunakan produk kita. So itu adalah salah satu copywriting yang baik. Dan juga saya ada mengikuti kelas-kelas teknik copywriting yang berkesan untuk tingkatkan proses pemasaran. So dan tugas yang terakhir antara tugas yang saya buat dalam bidang pemasaran adalah membuat lakaran design label produk. So sebelum produk ni diriliskan, saya ada buat satu draft label produk. So daripada label produk tu kita telah hantar kepada designer sebenar untuk ditambah baik dan digunakan untuk proses seterusnya. Okey, seterusnya saya akan balik kepada bidang tugas production. So dalam bidang tugas production ni, tugas yang pertama saya adalah membuat seal pada packaging produk. So setiap produk yang kami keluarkan, produk barang frozen, so kita akan seal bungkusan tersebut mengikut ukuran yang telah kita buat. So yang kedua adalah menambah stok produk. So setiap kali produk yang dah terjual di dalam kedai, so kita akan tambah stok baru dan kita akan key in dalam data. So yang ketiga adalah membuat food testing. Okey, setiap kali produk kita keluarkan, produk frozen yang kita keluarkan, kita akan buat food testing dululah. So bila kita dah buat food testing, at least benda tu kita boleh berjalan dengan baik, dan juga kalau ada penambahan dari segi rasa ataupun cita rasa yang lain, kita boleh tambahkan untuk sesi pembentangan idea nanti. Okey, so tugasan yang keempat adalah melekatkan label stiker pada produk. So setiap kali produk baru kita keluar, kita dah buat stiker siap-siap. So kita akan tampalkan stiker tersebut pada kita punya produk packaging lah. Okey, seterusnya antara tugasan yang saya lakukan dalam bidang production ni adalah membuat sales. So macam saya cerita tadi, sales yang selalu saya buat dalam tempoh LI ni adalah sale. Apabila saya buat konten, saya akan membuat sales seterusnya lah. Lepas buat content marketing, saya akan buat sale. Okey, sale ni selalunya saya akan buat dengan mencari customer yang customer service produk yang dahulu. Saya akan postkan iklan. So dari situ kita akan ceritalah produk yang terbaru keluaran Villa Cinta Zara. So dari situ mungkin akan mendapat feedback yang baik, dan juga mungkin kita akan mendapat penambahan customer. So dekat situ lepas saya buat sale, saya akan key in kan dalam sistem, dan juga kita akan teruskan proceed dengan order COD dan juga untuk packaging delivery. Baiklah, settle untuk tadi ringkasan aktiviti. Seterusnya kita beralih kepada laporan teknikal. So dalam laporan teknikal ni saya ada 3 aktiviti yang saya highlightkan yang boleh menggambarkan keseluruhan aktiviti saya tadi. So yang pertama adalah perbincangan bersama klien. So dalam perbincangan bersama klien ni selalunya selalunya tugasan ini saya akan membuat tugasan dari segi membuat tentatif, dari segi merekodkan maklumat yang penting bersama dengan klien tersebut. So saya akan catatkan semuanya, dan kemudian saya akan rewrite balik, membuat satu kopi, dan juga kopi tersebut kita akan bagi kepada klien, dan juga kita akan simpan buat simpanan kita. So dokumen tersebut kita akan masuk dalam file untuk kita take note pada hari majlis, pada tarikh majlis yang kita dah bincang tu. Kita akan take note baliklah apa permintaan klien, apa yang klien nak dari segi tema, dari segi makanan, list, dan juga berapa tetamu yang akan hadir. Dan semua maklumat penting tersebut telah kita listkan dan kita letakkan dalam dokumen-dokumen yang kita dah pecahkan tadi. So objektif bagi tugasan ini adalah dapat mendedahkan kepada pelajar macam mana how kita komunikasi dan juga deal dengan klien dalam urusan untuk kita jalankan kerjasama, dan juga kita nak yakinkan customer untuk mendapatkan servis dengan pihak kita. So dekat sini kebanyakan yang saya dapat apabila kita bersama klien,
kita yang pertama kita kena yakin dengan produk kita sendiri. So yang kedua kita kena tunjukkan pengalaman-pengalaman yang kita ada, dan yang ketiga yang paling penting adalah sentiasa bercakap dengan senyuman. Itu adalah salah satu perkara yang saya lihatlah daripada pemerhatian semasa tugasan bersama klien ni. Dan ada juga tugasan kadang-kadang saya menguruskan klien sendiri, sebab dalam satu hari tu appointment dengan klien tu memang banyak. Mungkin dalam 5 ke 6 orang akan datang lah dalam satu hari tu, dan juga dia akan datang dalam bentuk yang serentak. So bila dalam klien yang datang serentak, kita akan pecah lah. Supervisor saya akan layan beberapa customer dan saya akan melayan beberapa customer yang lain. So dekat situ kita akan dapat tak adalah klien tu akan tunggu kita lama kan. Jadi dekat situ ini adalah salah satu tugasan yang untuk saya lakukan, mencabar diri saya untuk berkomunikasi dengan baik dan juga mendapatkan servis yang baik. Dan kebanyakan klien yang datang adalah untuk sesi booking dan juga sesi tempat tarikh. So dalam sesi tempat tarikh ni dia akan bayar deposit lah. Selalunya deposit yang kita ambil adalah dalam 2,000 untuk majlis perkahwinan dan 500 untuk majlis kebiasaan. So deposit ni kita akan simpan dan kita akan cetak resitnya, dan kita akan bagilah kepada pihak klien, dan juga kita akan simpan dalam dokumen kita. So segala informasi yang saya buat, saya akan letakkan atur cara, saya akan buat list menu untuk unit F&B. So dan juga saya akan lakukan kemaskini balik data untuk package-package yang telah dipilih oleh customer lah melalui perbincangan yang kita telah buat tadi. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada laporan teknikal yang kedua, iaitu mengendalikan majlis perkahwinan dan juga majlis yang biasa. So dalam majlis yang biasa ni selalunya dalam majlis jenis persaraan, sambutan hari lahir dan juga dinner ataupun high tea. Okey, so kebanyakan tugasan yang saya ceritakan dalam waktu majlis perkahwinan dengan majlis biasanya, kebanyakannya saya telah ceritakan dekat ringkasan aktiviti tadi. Tapi untuk nampak tugasan saya lebih teratur, saya akan ceritakan dalam laporan teknikal untuk yang kedua ni. Saya telah bahagikan tugasan tersebut kepada 3 bahagian, iaitu sebelum, semasa dan juga selepas. So tugasan sebelum saya adalah saya membuat proses persediaan dari segi dekorasi, teknikal, food and beverage dan juga tugas-tugasan yang lain lah. So sebelum ni kebanyakannya saya membuat persiapan untuk dekorasi pentas, pelamin, photobooth, walkway, dan juga persediaan untuk setting meja VIP, meja dan juga meja buffet. So itu adalah tugas sebelum. So antara tugas sebelum juga untuk majlis perkahwinan lah. Selalunya untuk majlis perkahwinan kita akan lebihkan kepada bab dekorasi, sebab penggunaan pentas kita akan letakkan untuk meja beradab. So kita akan setting balik meja beradab, kita akan buka meja, dekor meja beradab, dan juga kita akan buang backdrop dekat pentas tersebut. So tu untuk majlis perkahwinan. Manakala untuk majlis yang kebiasaan, majlis yang berbentuk formal ataupun tidak formal, selalunya kita akan gunakan pentas utama dengan backdrop lah. So selalu tugasan sebelum adalah membuat preparation dekorasi untuk pentas utama, dan juga untuk meja pendaftaran dan juga untuk meja goodies. So tu adalah tugasan sebelum untuk majlis biasalah, yang majlis yang jenis yang biasa. So untuk majlis biasa juga ada yang di antara mereka mengambil catering daripada pihak Villa Cinta Zara sendiri. So bila mengambil catering daripada Villa Cinta Zara sekali, so tugasan saya akan beralih untuk membuat tugasan untuk meja VIP lah, untuk susunan table etiket, dan juga saya akan hidangkan makanan mengikut protokol di meja makan. So itu adalah tugasan sebelum. Tugasan semasa pula adalah saya diberi tugasan untuk menjadi usher. So tugasan usher ni digunakan dalam kedua-dua majlis tersebut. Majlis perkahwinan digunakan dan juga majlis biasa juga saya dapat tugasan tersebut. So untuk dia ada perbezaan juga, sedikit perbezaan menjadi usher untuk majlis perkahwinan dan juga majlis yang biasa. So untuk usher bagi majlis perkahwinan, dia lebih kepada pengantin dan juga tetamu VIP.
Tapi untuk majlis yang biasa, dia lebih kepada majlis VIP dan juga kepada tetamu yang lain. Tetamu yang lain ni makanan mereka akan dihidangkan di meja buffet. So lepas saya menjadi usher dekat meja VIP tersebut, setelah selesai tugasan saya akan beralih kepada meja buffet lah untuk membantu kru-kru yang lain dalam menguruskan tetamu majlis yang lain. Jadi antara tugas semasa juga saya akan berkomunikasi dengan floor manager ataupun MC majlis. So ini adalah benda yang penting walaupun kita tak menjadi salah satu pengurusan yang penting dalam majlis tersebut, tapi kita as a usher ataupun as a orang yang akan menghidangkan makanan kepada tamu, yang akan berkomunikasi dengan tetamu-tetamu majlis. So kita akan berkomunikasi juga bekerjasama dengan MC ataupun majlis. So untuk majlis perkahwinan, kita akan berkomunikasi untuk dari segi ketibaan pengantin, untuk kita readykan hidangan makanan dekat atas meja beradab, dan juga untuk kita readykan kek untuk sesi memotong kek. So kita akan banyak berkolaborasi bersama dengan floor manager dan juga MC untuk majlis perkahwinan lah. So untuk majlis yang biasa, kebanyakan majlis yang biasa yang dilakukan dekat Bila Cinta Zara, kebanyakannya diuruskan oleh pihak penganjur sendiri, dan juga kami sebagai rakan yang bekerjasama dari segi penyediaan tempat, dekorasi dan juga makanan. So walaupun kami adalah sebahagian adalah yang bekerjasama dengan penganjur, so tugasan saya juga adalah untuk berkomunikasi juga dengan MC majlis untuk mengetahui time kami untuk menghidangkan makanan. Sebab dekat Bila Cinta Zara, kami amat mementingkan kualiti makanan. So dekat kualiti makanan ni kita akan hidangkan secara panas-panas. So dekat situ kita akan berbincang dulu dengan MC majlis untuk masa ataupun time bila untuk kami ready servekan makanan untuk VIP dengan makanan hidangan yang panas. Seterusnya adalah proses selepas majlis. So proses selepas majlis bagi kedua-dua jenis majlis ni adalah sama. Yang pertama adalah mengemas tapak majlis seperti keadaan asal. So dalam mengemas tapak majlis, kita akan buatlah checklist sekali lagi. Checklist untuk kita check balik pekerjaan ataupun task-task tugasan yang belum diselesaikan, kita akan settlekan dahulu. So dekat sini kita akan startlah dengan tugasan housekeeping balik untuk kita perbetulkan balik decoration. Lepas tu kita akan perbetulkan balik tablecloth dan semua dalam keadaan tapak event tersebut lah. So yang kedua adalah tugasan yang kedua adalah membuat persediaan untuk majlis seterusnya. Okey, settle untuk laporan teknikal yang kedua, iaitu proses menguruskan majlis perkahwinan dan juga majlis yang biasa. So yang ketiga, laporan teknikal yang ketiga adalah membuat promosi produk. So dalam membuat promosi produk ni, kebanyakannya saya dah ceritakan dalam ringkas aktiviti tadi, antara tugas yang telah dibuat, dan juga dia ada sama. Cuma kalau anda nampak dekat slide tersebut, slide yang sekarang berada di skrin anda ni, saya ada sertakan beberapa gambar. So gambar-gambar ini adalah contoh-contoh gambar dan juga contoh-contoh proses konten yang telah saya buat untuk promosikan produk di media sosial syarikat. So dekat situ kita ada produk acar buah, produk kambing perap frozen, dan juga kita ada poster senarai produk-produk yang dijual di Taste of Cinta Zara. Kita ada kedai. So kat situlah ada semua harga dan juga list produk yang kami jual. So gambar yang seterusnya dekat sebelah tu adalah proses memasukkan data produk ke dalam sistem, dan juga kita akan key in receipt, dan juga kita akan key in berapa sale kita setiap hari untuk kita tahu untung dan rugi setiap hari jualan kita. Okey, seterusnya dekat sini juga, dalam slide ini juga saya ada letakkan contoh-contoh konten soft sale yang saya buat. Kebanyakannya
soft sale yang dibuat tu, kita ada beberapa teknik yang dibuat untuk meningkatkan marketing kita. So yang pertama, kita boleh guna cara video. So dalam masa yang sama, walaupun kita keluarkan produk yang baru, tetapi servis haruslah servis utama bila Cinta Zara mestilah kena seiring dengan produk yang baru keluar. Jadi kita akan promotekan juga servis perkahwinan, servis perancang majlis. Dalam masa sama kita akan buat promosi juga untuk produk frozen makanan. Okey, so yang pertama kita ada gunakan kaedah video, short video. Yang kedua kita ada gunakan kaedah gambar. Dan juga yang ketiga kita akan gunakan kaedah storytelling. Jadi tanpa membuang masa, jom kita roll VT. DJ Mansuya. Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can make it stop. I'm trying to... Jadi macam mana video tadi? Okey, tadi adalah video antara beberapa video yang saya boleh tunjukkan sebagai contoh lah soft sale yang saya buat untuk mendapatkan engagement dengan customer melalui soft sale. Okey, so seterusnya kita akan beralih kepada komen dan cadangan kepada pihak organisasi dan juga pihak politeknik. Okey, baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada cadangan kepada pihak organisasi dahulu. Okey, untuk cadangan pihak organisasi, saya ada listkan 3 cadangan. Yang pertama adalah mewujudkan satu rangka kerja atau jadual tugasan bagi semua kaki tangan dan juga pelajar praktikal. So, rangka kerja ataupun job scope ni adalah sangat penting untuk kita bahagikan tugasan yang betul-betul dan kita dapat selesaikan tugasan dengan tempoh masa yang ditetapkan. Tak adalah nanti berlakunya macam kekeliruan dalam tugasan, dan apabila berlaku sesuatu masalah yang tidak dijangka, satu tugasan yang tak siap, tak adalah berlakunya macam perselisihan faham ataupun masing-masing tunding jari dan tak mengaku kesalahan kerana tak siapkan tugasan. Okey, so dekat situ juga akan mewujudkan sifat tanggungjawab kepada para pekerja dan juga pelajar praktikal untuk settlekan tugasan tersebut. Okey, cadangan kedua adalah menambah bilangan pekerja. Okey, seperti yang saya terangkan tadi di awal pembentangan, iaitu carta organisasi, bila Cinta Zara hanya mempunyai beberapa staf tetap sahaja. So segala persiapan hanya dilakukan oleh mereka. Jadi pendapat saya untuk menambah baikkan kualiti kerja dan juga untuk mengurangkan tekanan kepada para pekerja, bolehlah menambah bilangan pekerja tersebut yang berkemahiran dan mempunyai pengalaman dalam bidang-bidang tersebut. Cadangan ketiga adalah membuat garis panduan terhadap setiap langkah ataupun prosedur kerja untuk yang dilakukan kepada pelatih, untuk dilakukan kepada pelajar praktikal. So, garis panduan ni boleh dirujuk dan juga boleh dijadikan sebagai bahan kepada pelajar praktikal untuk menampakkan gambaran sebenar apa yang tugasan yang dilakukan dalam industri. Okey, itu adalah antara cadangan kepada pihak organisasi. So seterusnya kita akan beralih kepada cadangan saya kepada pihak politeknik pula. So saya ada buat 2 cadangan. Cadangan pertama adalah pihak politeknik seharusnya ataupun sebolehnya memberikan sedikit penerangan atau gambaran tentang skop kerja yang bakal dilakukan dan dijalani mengikut bidang masing-masing. So dekat sini pihak politeknik saya mencadangkan agar boleh membuat satu sesi di mana sesi itu dapat memberi penerangan yang lebih mendalam tentang skop kepada pelajar, tentang bidang yang mereka nak membuat latihan industri tersebut, ataupun waktu mencari firma-firma untuk jalani latihan industri, pihak politeknik boleh menerangkan skop-skop ataupun tugasan yang kita boleh lakukan dekat firma tersebut. Sebab kadang-kadang firma dia menanyakan apa yang kita nak belajar, apa yang kita nak daripada firma tersebut, ilmu yang kita nak daripada mereka.
mereka. So dekat situ at least membantu para pelajar untuk dapatkan gambaran apa job scope yang perlu dilakukan dan juga job scope yang tak patut dilakukan oleh mereka. Okey, so yang kedua adalah cadangan melakukan perjumpaan khas di antara pelajar, siswa dan siswi yang senior dalam menjalani latihan industri untuk berkongsikan pengalaman mereka. So dekat sini kita boleh sharekan kepada senior boleh sharekan kepada junior tentang pengalaman mereka untuk pelajar junior ni mendapat gambaran awal dan juga untuk pelajar junior ni mengadaptasikan apa pengalaman dan juga pengetahuan daripada pelajar senior melalui latihan industri yang mereka lakukan. Baiklah, dengan berakhirnya cadangan itu tadi, maka kita sudah berada di akhir video pembentangan ini. Jadi, di akhir video pembentangan ini, saya akan membuat satu kesimpulan berdasarkan pengalaman menjalani latihan industri selama 20 minggu. Jadi, apa yang saya dapat semasa menjalani latihan industri ini? Yang pertama, saya dapat didedahkan dengan corak alam pekerjaan yang sebenar dalam industri. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran dalam diri. Yang ketiga, saya dapat menggunakan ilmu yang dipelajari semasa dalam kelas teori dan di-applykan untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. Dan yang terakhir sekali, saya dapat meningkatkan tahap komunikasi dalam diri dan juga keyakinan diri. Baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah video pembentangan ini. Jadi saya akan akhiri video ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.